إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم. Sawa. Dapat 6, 15 dari bawah. Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin ala alihi rabbi shrah li sadri wa yassir wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla. Qala ma'rif sallallahu sirra. An-nas yamdahuna situ. An-nas yamdahunaka, yamdahuna tu. Ya mim dal tak nampak lah. Ya mim dal ha waw nun kaf. Madaha yamdahu. An-nasu yamdahunak lima yazunnunahu fika. Kalau gitu fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. An-nas mana manusia ni, maknanya memuji akan kamu. Maka naklah kita mencela akan diri kita dengan pujian tu, ya. Bermula manusia, segala manusia itu memuji mereka akan dikau. Dia memuji itu dengan sebab barang yang sangka mereka padamu daripada kebajikan dan daripada segala pekerjaan yang baik dengan iktibar pada yang zahir, ya. Daripada tutup Allah atasmu. Jadi yang zahir, tengok kita pakaian orang saleh dengan jubah segeban, ya. Ya, dalam ni tak tengok. Dalam kita riak, ujub, semua takabur, ego, bertepek-tepek dalam kalbi. Tengok luar orang berpuji tu, wah ni bagus, hebat, ya. Jadi manusia puji kita tadi dengan sebab apa tu? Bima yazunnunan, dengan barang yang dia zan. Apa makna zan? Dia tak naik peringkat yakin. Kalau ahli kasyfin tu lain, ya, ahli kasyaf yang Tuhan khususkan, dia boleh tengok dalam A to Z kan, dengan nur marifat atau lain. Tapi secara umumnya orang biasa tengok kita, wah baguslah kan, zahir. Sedangkan kita pula tahu diri kita, kita tak bersifat sebagaimana yang disangka. Ini banyak berlaku tuan. Jadi apabila manusia tadi memuji akan dikau dengan sebab barang yang sangka mereka, bukan yakin tu, baru tengok luar, daripada kebajikan dan daripada segala pekerjaan yang baik. Dengan iktibar apa dia puji kita? Pada zahir. Daripada mana dia puji? Sebab daripada tutup Allah Ta'atamu. Tuhan tutup segala kekurangan kita, Tuhan tutup segala kejahatan kita, ya. Dia tak nampak. Kalau dia nampak macam dia tak puji kita kan. Tapi kalau dia tak nampak, dia memuji-muji bukan main hebat. Itu. Maka jadikan olehmu akan celak bagi dirimu. Adapun kamu bila orang puji kamu, pakun anta zaman di nafsik, kamu sendiri naklah mencela akan diri kamu. Jangan seronok, ya. Kalau kita seronok dengan pujian orang, sedangkan kita tahu kita ni masih jauh dengan Tuhan, ya. Orang panggil kita orang saleh lah, ya, wali lah, macam-macam panggil, sedangkan kita pun tahu kena rohani kita pontang-panting lagi, ya. Maka orang itu dipanggil apa? Ajhalun nas, manusia paling jahil ini. Ajhalun nas mantara yakina ma indahu lizanni ma indan nas. Sudah lepas mata dulu, ingat, ya. Tuan-tuan pun tak ingat. Ingat dia tak ingat gitu. Apa nak kata, dah nasib tua-tua mengaji tu. Kalau budak dia ingat kuat, dah tua ni mana. Orang tua ni faham dia kuat, tapi ingat dia kurang. Kalau budak ingat kurang, faham dia kurang. Jadi ajhalun nas, manusia paling jahil, bukan jahil, paling jahil, kata Ibn Atta. Siapa dia? Man taraka yakina ma indahu,
mereka yang meninggalkan barang yang dia yakin ada pada dia. Apa dia yakin? Dia kenal diri dia. Semayang ni pun tak ada khusyuk, semayang belum rokok dah terbarai. Ya, malam pula ibadat payah nak bangun, baca Quran pun tak habis-habis sebulan, 2 tahun tak habis lagi, harap bulan puasa terus sih. Contohnya lah. Jadi banyak kekurangan yang dia sendiri tahu kedudukan dia, rohani dia masih jauh dengan Tuhan. Tiba-tiba orang puji dia dengan sebab orang pandang luar cantik, dia pun suka dengan pujian itu, maka itu orang paling jahil. Sama lah orang kata kamu punya tai, kami wangi macam atar ni kan, dia pun senyum je, tu bodohnya orang ni. Ada najis bau wangi, ada itulah maknanya orang puji kita, kita seronok dengan pujian dia. Sebab tu bila orang puji kita, kena baca satu doa yang diamalkan. Apa? Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Kita minta, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang puji itu. Tidak. Tapi jangan jadi sebab pujian tu aku terperangkap dengan azab engkau di akhirat esok. Jangan kita terperangkap orang puji kita tak seronok, habis tak riak, ujub, semua habis neraka tunggu dia. Wala yazabillah. Jadi manusia memuji engkau tadi dengan sebab apa dipuji? Zan. Apa makna zan? Bukan yakin. Sebab dia tengok luar cantik kan. Ni pula pandai berlakon depan orang pun macam wali berlakon selalu. Semayang bagusnya, semuk kat rumah. Fakun anta zaman, maka hendaklah kau mencela diri kamu, banyak istighfar Tuhan. Barang yang engkau ketahui akan dia daripada dirimu sendiri, kenal diri kamu. Itu maknanya. Dan kecelaan yang lazim bagi sifat dirimu, dengan jauh diri kita, nak mengingat Tuhan pun payah, zikir malas, bangun malam malas, contohnya lah. Yang ini daripada segala sifat lemah dan taksir fakir kita kan, dan kurang demikian tu ahwal yang mazmumah, banyak sifat-sifat yang tak layak. Yang layak pada hadmu, mana banyak lagi sifat mazmumah yang belum kita sucikan daripada kalbi kita. Hasad, dengki kan, hubud dunia bertepek lagi kan. Orang pandang tu, wah dia ni hebat semua ni, arif rupa ma'arif. Bahaya ni. Bahawasanya manusia itu manakala tawaduk bagi Allah Ta'ala dan ikhtikar, merasa hina dia dengan Tuhan, dirinya kepadanya, saya ditinggikan Allah akan dia. Bila kita tunduk aja, man tawaddu'ah rafa'ahullah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat dia. Siapa takabur, dia rasa besar, pum Tuhan jatuh dia. Kalau sudut pun batal ni. Dia ada takabur je, pum habis. Lepas tu Imam Bahauddin mengantarkan Naqsyabandiyah, dia berjalan, so kita pandang kaki. Berjalan tu pandang kaki, dia angkat kepala kamu ini, supaya tawaduk sentiasa merendahkan diri. Dan kalau kamu pandang kau dengan anjing, kau rasa anjing tu lebih baik daripada kau. Boleh tentang gitu. Satu wali Allah Ta'ala beri nasihat dia dengan anjing. Dia berjalan, dia tengok tai anjing ni kan, dia angkat jubah dia ni. Anjing tu sound dia, tai aku sejemput bukan main kau jaga, dalam perut kau tak lagi kotor dia. Melaung wali dia kan. Tu wali ada peringatan kita apa tadi. Dan manakala membesar ia dan meninggi diri, nasai direndahkan Allah akan dia. Wa man takabbara wa ta'ahullah. Siapa takabur, pum dia jatuh. Bahkan Allah tak buka, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaru. Sa'asrif mana aku akan palingkan orang-orang yang takabur an ayati, daripada ayat-ayat. Mana orang yang sifat takabur, dia tak akan faham agama Allah Ta'ala, dia tak akan faham siapa diri dia, dia tak akan dapat jalan makrifat dengan Tuhan. Kalau ada sifat takabur, takabur ni apa? Dia pandang orang dia lebih baik. Tu ambil. Kalau dia rasa dia hebat aja tapi tak banding orang, itu ujub, itu pun dah parah kan. Sebab ucapan iblis apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Keluar mana dibanding orang, dia rasa dia lebih baik, habis. Kalau arwah sakawal kata apa? Dia kentut dengan hidung. Tahu kentut hidung? Kita cerita je orang tu, dia ni hebat kan. Dia tu makna apa? Aku lagi andal. Dia apa hari mengaji kan, nak ceramah lepas kawan tu ceramah pula ramai orang kan. Dia mengaji mana, budak ni belajar mana
Macam-macam ada je komen. Patutnya kita alhamdulillah. Dia boleh ceramah, ramai ikut alhamdulillah, ramai orang bantu agama Allah. Patut macam tu. Ini dia komen kawan, ni budak ceramah dia, baca kitab ramai orang boleh baca tu. Wah, kau baca dia boleh baca dia. Macam-macam dia sakit hati. Sebab apa tu? Dengki, hasad. Ya, orang begitu dia akan pandang orang semua bawah dia je lebih. Ya, maka tu dia pakai mazhab dia apa tu? Mazhab syaitan begini. Tu kawan iblis semua tu. Kita kena sifat tawaduk. Ya, kita memandang orang, kita rasa orang terlebih daripada kita. Orang tua kita rasa dia lebih daripada kita sebab umur dia lebih, mungkin ibadat dia lebih banyak. Kena pandang macam tu. Budak-budak dia nakal belum balik, nakal macam mana pun dia belum balik, kalau mati dia direct syurga. Ya, sebab dia tak dihisap apa. Kita mati dia tahu sangkut lagi dia tahu. Mana jangan beri peluang, jangan buka switch kalbi kita memandang kita baik, hebat, ya, jangan tutup. Ya, yang hebat semua beri kat orang. Kalau itu pandangan, mana orang itu termasuk orang pilihan Allah. Kalau orang memandang kekurangan dia, orang tu golongan mukhtar. Ya, iza aradallahu bi 'abdi khairan faqahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyubah. Bila Tuhan nak pilih seorang hamba tu jadi baik, dalam hadis ni, hadis lain banyak lagi lah. 3 perkara dalam hadis. Pertama apa? Faqahu fid din. Allah buka kalbi dia, bukan kita buka. Tuhan buka kalbi kita, minat mencari penambahan ilmu, cari ilmu walaupun jauh pergi cari. Tu tanda Tuhan nak pilih jadi baik. Baik dunia, baik akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya. Ni ada ke jenis kita ni ilmu bersuap kan? Surau dia je ada. Surau depan mengajar, tak surau je. Saya tunggu surau wah, banyak nak pandai surau. Ada juga pengen kan? Jangan ada. Orang sini tak ada kan? Dia belajar kan? Kalau ada masjid, pergilah masjid. Kalau jauh tak ada kerja, pergilah kan? Ini suruh merantau. Kalau boleh hantar pagi rumah dia. Ilmu Tuhan, ada setengah ulama dia tak bagi tadi. Ilmu tinggi, ilmu tinggi, kau kena cari dia. Jangan nak hantar pagi rumah kau, dia marah kan? Ya. Sebab ilmu tu benda yang tinggi. Ya, kita ni fakir kena cari. Dalam hadis pun nak bagi kita talab. Ya, talabul ilmi, cari ilmu tu wajib. Mana apa? Mencari. Jangan menanti. Ya, boleh juga tapi tak elok kurang adab. Ya, sebab ilmu tu lebih tinggi. Kita cari dia. Ini siap mana mentang-mentang banyak duit, orang tahu kat rumah ngajar. Wah, dia tak boleh. Betul kan malam nak pakai live je. Kan, pakai live. Betul macam-macam kat live kan. Ada yang tengok masa kita macam rokok dia buat macam-macam. Dia duduk live kat rumah kan. Yang jauh-jauh boleh lah live kan. Jauh luar negeri mana tak apalah kan. Yang dekat kan boleh live juga pada amalan. Jadi pakun anta zaman li nafsik. Ya, naklah kamu apa? Mencela akan diri engkau lima ta'lamu minha. Engkau sendiri kenal akan diri engkau. Engkau masih jauh dengan Tuhan. Ibadat pun maknanya tak begitu, tak begitu khusyuk, masih liar lagi dan sebagainya. Itu cara supaya apa kan? Supaya apa ni? Sebuah kitab ni pada hujung akhir nak jaga apa kan? Qalbi, roh. Dia yang layak nak marifat Tuhan. Kalau kita tak jaga, dia kotor. Bila dia kotor tak layak, nak rugi. Permata yang mahal kita tak jaga. Ya, sebab dia kalau settle di dalam, semua settle kan. Sebab ilmu qalbi, ilmu roh ni tu besar. Sebab di tempat tilik Allah Ta'ala. Inna Allah la yanzur ila suwarikum walakin Allah yanzur ila ma fi qalbikum. Tuhan tak ukur nak tilik, nak terima amal tidak, dia tak tengok luar, dia tengok dalam. Bila wujudul ikhlas, wujudul muraqabah dan sebagainya, boleh terima. Atau Profesor pimpinan terkenal Naqsyabandi Syria, ada Profesor Dr. Rajab, dia kata kau pun jangan ukur orang dengan zahir, ukur orang dengan dalam. Zahir orang banyak boleh tiru, bukan banyak sangat kan. Yang luar boleh berlakon, tapi dalam jangan. Tengok dalam, maka dalam dia ada alamat. Innal kalam la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisan 'ala al-fuadi dalilan. Innal kalam, semuanya kalam maknanya sifat luar. La fil fuadi dalilan, yang menjadi dalil kepada fuad kalbi kita. Jadi dalil tengok tanda dia. Jadi ukur dengan tanda supaya kita nak tengok dalam. Kalau tengok luar tertipu kita kan ni. Banyak orang boleh tipu luar ni. Allah Karim. Maka jadilah olehmu akan cela. Ya, kita cela diri kita tadi. Dalam hadis tu bila nak jadi baik,
Pertama, Tuhan buka dia gaji untuk ilmu. Yang kedua, hati dia zuhud dengan dunia. Mana dia tak tertipu dengan dunia lah. Ringkas di bahasa ni panjang kan ni. Tapi yang ketiga kita bahas apa ni? Mahal terjemah dia. Wa basarahu yubah. Tuhan buka kalbi dia sentiasa memandang keaiban dirinya sendiri. Orang yang boleh memandang aib diri sendiri, orang tu tinggi kedudukan di sisi Allah. Ya, bukan senang kan ni. Fudail bin Iyad dan si Hasan Basri. Dua-dua wali kan ni. Nama dia ada dalam kitab, nama kita tak ada dalam kitab kan. Ya, ada dalam kitab nama kita Syefuddin Iyad Hasan Basri. Satu hari dia bermuzakarah ni. Dua ulama sufi besar ni sana. Dan tentulah yang dibahas ilmu yang tinggi-tinggi. Yang ni kalau qala Allah, qala Rasul, yang ni pun qala Allah, qala Rasul, kan hebat. Habis saja muzakarah dua ulama, dua wali ni, dan seorang daripada dia mengatakan alhamdulillah, inilah majlis yang sangat seronok. Seorang ni kata tidak. Bila kata tidak, kawan dia terpanjat. Dia kata lima azab. Kenapa pula tidak? Kau perasan tak dia? Ketika kau mengeluarkan hujah Quran hadis dan aku begitu juga, kita telah terkena satu racun penyakit riya. Benar tak? Masya Allah, betul. Akhirnya pabakaya. Dua-dua menangis. Tak pula dia orang bersih cepat, sedap. Cepat. Padahal ulama kan yang dibahas tu kan jalan-jalan, bahas ayat Quran, hadis, Nabi macam-macam. Tapi tak pasal dalam tu. Ni benda seni tadi. Benda seni dalam ni kata betul-betul tu apa. Ni macam penyakit juga tadi. Kalau setakat kita gatal-gatal je jumpa ubat, pergi sapu ubat boleh. Tapi bukan dalam dalam kanser, tak boleh. Seorang sahabat saya dia meninggal kan ni. Dia barah dalam nak pecah. Pergi jumpa tukang urut. Ni dia pun teknik meletup tu kata. Pergi hospital jalan terus. Ya, diingatkan bengkak-bengkak biasa, rupa dalam dah nak pecah. Dia pakai teknik, tak kena pakai meletup. Mati kan ni. Itu kalau rosak dalam. Mana benda besar. Begitulah roh lagi besar. Kalau dia rosak habis. Kontak kita dengan Tuhan habis ni. Itu bahaya. Sebab roh hati kita kena jaga betul lah. Sebab dia sentiasa dalam pandangan Allah SWT. Dia kena jaga biar dia sentiasa dalam keadaan cantik. Mendapat redha daripada Allah SWT. Dan kotor di sini apa? Ni sifat takabur. Manakala tawadhu, at-tawadhu al-haqiqi maka nasyi'an min syuhudi azamati Rabb. Tawadhu yang sebenar-benar apa? Dia jadi daripada mana? Dan daripada terbukanya kalbi kita syuhud akan Allah. Bila seorang tu hati dia murakabah dan musyahadah ke Tuhan, pam aja, confirm dia akan jatuh sifat tawadhu. Dia terpandang yang paling agung, dia akan tunduk. Macam kita lah tuan-tuan, tuan guru saya kan, dia sedang mengajar dulu masa kuliah lepas asar, dia baca kitab Tafsir Nasafi. Dia tengah-tengah belajar, tengah berhurai Tuan Guru Haji Hashim almarhum ni. Dia tengah mengajar, tiba-tiba dengar suatu suara beri salam, terus dia tutup. Suara tu suara orang Melaka. Siapa dia? Tuan Guru Mu'alim Haji Abdul Wahid. Dia tengah mengajar Mu'alim beri salam, Assalamualaikum. Dia tengok Mu'alim Assalam, terus dia tutup kitab. Mana apa? Ini orang lagi atas dia. Makna terpandang orang atas, kita kenal siapa diri kita. Macam kanak-kanak kan, anak kita keluar rumah, dia ada 5 orang. Siapa jadi tekong? Yang sulung lah kan. Dapat tak ada, dia sekil balik. Tengah-tengah dia sekil balik, dia bully adik dia, kita terpacak kat pintu. Dia tak perasan tu. Bila dia perasan macam, terus kaku tu. Automatik dia kaku kan. Bapak pula jenis garang kan. Memang penampau pada batu. Dia nampak bapak dia tu terkaku dia. Begitulah kalbi kita. Pum, dia nampak, dia musyahadah ke Tuhan, pum, terus down terus. Dia tak down kan, lagi tak nampak. Syuhud kalbi tak berlaku, dia tak akan nampak. Tawadhu akan berlaku, tam, dia terjali je, pum, terus. Baru dia dapat betul tawadhu al-haqiqi makana nasyi'an. Benda yang jadi dari nasyid, dia jadi pada mana? Min syuhudil azamah. Terbuka pandangan kalbi kita pada kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Terbuka dia tu, pum, memang dia tunduk je. Yang jadi dia apa, taiko tu tak terbuka. Dia tak perasan. Bapak dia tengok dekat pejabat, tak perasan bos berhati. Yang dia bergurau, dia dapat laporan. Bos dapat laporan, ni budak ni kalau dalam pejabat memang banyak cuai.
dia banyak culah kan. Bos datang bagi perangkap, dia bos datang awal. Dia tengah bergurau ya, bos tengok. Kejap lagi bos penjengah dia tengok nampak dia bos macam terus senyap dah berubah tu. Pum. Ahwal dia berubah. Betul, ahwal qalbi kita pum dia berubah bila tajalli berlaku. Ya, dia pam dia nampak kebesaran Tuhan, memang dia tunduk ni. Tak tunduk tu tak nampak lagi. Dia kalau nampak mesti tunduk, confirm. Nampak apa? Syuhud. Syuhud dengan apa? Bil basirah, dengan mata dalam. Dan nak nampak apa? Tolong cuci mata dalam qalbi kita tu. Banyak istighfar, banyak taubat dan minta pertolongan Tuhan. Dia buka muka syabah, dia nampak yang dia tunduk entah ni. Di situ ada lazah, kemanisan. Bila dia manis dia angkat satu lagi, dia apa? Ishkun, rindu. Bila rindu baru rafa'tul hijab, aku buka hijab. Tu kalam siapa tu? Kalam Sayyidi Ahmad Ibn Idris sebut dalam Ahzab ni tadi. 3 proses. Kita ibadat, pertama ada istighal. Tumpu betul, jangan main-main buat ibadat, jangan main-main buat patang dak, tumpu tu betul, fokus. Lepas fokus dia akan dapat kemanisan. Lepas manis dia dapat kerinduan. Lepas rindu baru Tuhan buka. Ya, bila terbuka kalbi sentiasa dia dengan Tuhan. Situ rahsia kelazatan dia akan dapat. Berbagai-bagai pembukaan Tuhan akan beri. Ya. Nah, saya ditinggikan atas akan dia, Tuhan angkat martabat. Dan manakala membesar ia dan meninggi diri, dia perasaan dia hebat, nah saya direndahkan atas akan dia. Pum, Tuhan jatuhkan. Dan bala dia akan, tidak ada bala paling besar bila Tuhan tutup kalbi dia. Pum, terus tak nampak. Buta mata hati wal ayazabillah. Tertutupnya kalbi kita, itu azab paling besar. Terbuka, itu nikmat paling besar. Baik kemampuan Naim bin Nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka engkau dengan Tuhan. Dan manakala telah tahqiqlah, mana kemas, mantap itu mana tahqiq, bahwasanya segala rezeki dan ajal dalam kudratillah, ya, semua itu dalam penentuan. Sehingga nama dia pun dibagi nama Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Ya, jadi kalau kita ambil rezeki dapat, sedangkan kalbi kita tak memandang pada Ar-Razzaq, pada Al-Munu'im, Al-Basit, jawab dia habis. Kalbi dia wasa'an, ya, terbutalah mata hati dia. Jaga, ya. Lepas tu kita jangan makan, jangan minum, jangan pakai, jangan guna, melainkan pandang dia. Sebab tu syariat sir, rahsia disuruh kita baca bismillah. Itu rahsia dia. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tak mula bismillah, maka pekerjaan itu terpotong, tak ada berkat. Rahsia dia bila kita buat bismillah, mana kita ingat ini haza min fadli rabbi. Ini semua kurniaan Allah. Ini penting kan? Itu dia kata makanmu dengan dia, bercakapmu dengan dia, makan minum jalan tu dalam hadis tu. Dengan dia mana? Mematikan dengan dia, kurnia dia, rahmat dia, pemberian dia. Itu dia bih, ya, bihi, dengan dia. La bi anfusik, bukan dengan diri engkau. Kalau dengan diri kita habis kan? Makan dengan nafsu, kenyang nak habis hanyut. Wala ayazabillah. Itu semua dengan dia. Dah faham? Nah, saya sedikit berpaling kepada puji makhluk. Faham tu? Ini sindiran tajam di tuan pengarang, ya. Sebab orang bila dia faham rezeki daripada Allah, dia tak ada nak cari mengampu dan dia ampu sana tu, puji tu apa sebab apa, dia mudah cari rezeki tu. Tapi kalau dia dah tahu rezeki minallah, Tuhan kata banyak tu, tak ada siapa boleh tambah, tak ada siapa boleh kurang. Apa perlu kita nak rangkai kalbi kita dengan orang, ya? Kita dengan orang, kita bagi jasad dia. Jasad ada adab dia, jumpa beri salam, cakap, tanya khabar, tu jasad orang. Kalbi jangan, kalbi dengan dia. Dapat semua pandang dia, dari dia, dengan dia, kepada dia. Baru dipanggil tu ahli marifat tu, ya. Oleh pandangan sufi, barang siapa menerima dan mengambil, mengguna pakai tiap-tiap nikmat yang Tuhan beri dalam keadaan dia ghafil, dia lalai, maka hukum dia tu macam hukum barang curi. Hukum macam barang curi. Makna dia mengambil tanpa tahu tu Tuhan, dia tak wasan Tuhan, ya. Ambil tak kira Tuhan, kan? Tuhan tak ada ambil. Tu dia. Sebab dia ambil kena ada kontak, dia kena kontak dengan Tuhan dia. Sebab tu kontak rohani penting, ya.
Dan manakala telah tahqiqlah bahawa segala rezeki dan ajal dalam kudratillah, ya, ajal kita semua dah siap. Ya, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang aja ajal, Tuhan tak akan takhir dan tak akan cepat, tepat, pam. Waktu di Nabi Sulaiman cerita yang masyhur kan, seorang tu ajal dia nak sampai tak berapa masa, dekat dah, berapa second lagi, tiba-tiba tempat dia diambil ajal di negeri kampung ni jauh, dia berada dalam majlis Nabi Sulaiman. Jadi antara tu sebab mudah ya, antara bukakan kasyaf, tembukakan, dia nampak muka malakul maut ambil nyawa. Dia punya takut dia pergi jumpa Nabi, ya Nabi Sulaiman, dia takut hantar aku balik dia. Nabi Sulaiman pun pos dengan angin, dia sup begini. Sekejap dia elok, dia sampai tempat rumah dia, pop, malaikat pun sap habis itu. Tepat, dia tak ada terganjak walau satu saat ke depan atau ke belakang, tepat kena sap. Tu ya, tu mana ajal tu dah sampai. Malaikat maut dia tak silap dah ni, kalau silap berat ni. Nak ambil sebelah kena jiran sebelah, nak ambil sini kena, wah maut ni je. Dia nak ambil tersilap, tak ada satu kes berlaku dan memang takkan berlaku ya. Tapi satu cerita yang menarik dalam bab rezeki, tuan-tuan buka dalam kitab Mukhtarul Ahadis itu ya. Rezeki menuntut seorang lebih kuat daripada ajal. Kalau ajal tepat, rezeki lagi tepat, sehingga diharamkan malakul maut, malaikat maut kena haram dengan Tuhan mengambil nyawa seseorang kalau ada barang sebutir rezeki yang ditulis untuk dia belum dimakan. Kuat tak kuat rezeki kan? Kuat. Maknanya janjian rezeki lebih kuat daripada janjian maut. Ajal dia takkan lagi tepat, maka rezeki lagi tepat. Bahkan malaikat maut kena haram dengan Ta'ala. Jangan ambil seseorang punya nyawa, jangan pisahkan roh jasad selagi rezeki yang untuk peruntukan untuk dia belum diguna pakai, belum dihabis. Mana dah tamam rezeki, air setitik dah tak ada, makan sebiji dah tak ada, clear betul sampai tarik baru ambil. Makna tepat, menunjukkan janjian rezeki cukup kuat. Tapi jaga serangan syaitan lagi jasad. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Besok kau pakai Islam jangan nak makan, kau hantar nak ngaji kat mana makan. Habis tak? Ya, Al-Qutub, ulama wali besar dan Imam dan terkenal Naqsyabandi ahli ni. Siapa? Si Abu Yazid Al-Bustami. Dia kenalkan tarekat dia Taifuriyah, Tariqatut Taifuriyah, sebab nama Taifur bin Isa. Zaman dia, seorang tu cari rezeki, apa dia mencuri kain kapan. Orang mati je, dia tengok orang tak ada, dia gali kubur balik, ambil kain kapan baru, dia jual. 1000 orang yang dihadapkan ketika dia tengok dengan mata kepala, dia wajib menghadapkan mayat ke arah kiblat. Bila dia gali, semua dah terbalik. Semua terbalik. 1000 yang kekal menghadap seorang aja. Wah, dia tak boleh tahan, dia takut. Akhirnya jumpa saya Abu Yazid, ya Sayyidi Syekh, apa maknanya? Itulah orang yang syak dengan rezeki Tuhan. Aku ni apa nak makan besok, kau dah apa nak makan. Orang macam ni besok masuk dalam bazar, jasad dia tidak diizin menghadap kiblat. Kalau jasad dah tak izin, awak dia habis. Itu min ahli nar. Kalau dalam alam barzah dah alamat dah tak baik ada, sana lagi terus. Itu maksudnya. Jangan kita syak dengan rezeki Tuhan. Ya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi, yang berakal tak berakal, yang nampak tak nampak, darat laut, semua rezeki dia telah ditaksis oleh iradat Allah Ta'ala, takkan berganjak. Apa makna ayat ni? Ayat ini memberi kemantapan supaya kita jangan ada sedikit pun kerisauan dalam bab rezeki. Cari tak apa. Ya, talabul halal wajib. Mencari rezeki halal wajib. Bila cari menggunakan zahir kita, kodrat kita zahir kan. Yang ni dalam pegangan kalbi kita dengan Tuhan. Jangan ada sedikit pun keraguan. Ya, cuma kita cari asbab, pergilah nak cari, nak menjaga sendiri, makan gaji asal benda tu halal segi syariat dah, jalan salah. Dalam jangan ganggu. Ya, kalau ke dalam kita ganggu syak, aku nak dia main, hati tu akan jadi gelap dan bila gelap macam mana cermin dah gelap nak nampak. Dia nak terjadi makrifat ke Tuhan dah jauh. Ya, sebab dia kena cuci betul. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab tasawuf, perbahasan bab rezeki cukup panjang. Sebab sini banyak orang sangkut. Sebab rezeki dia goyang kan. Kadang keluar pula peribahasa dia, tak berasap dapur kau. Kita pun jawab, memang sekarang dapur tak ada asap. Semua pakai dia piuk karin ni. Kan? Macam-macam tuan-tuan ni. Kita boleh
apa orang panggil, ngelak-ngelak pada orang. Dengan Tuhan tak boleh tuan. Orang kita boleh dengan Tuhan tak boleh. Dia tengok zahir batin tu terang. Inkishaf ilmu terang, tak ada siapa boleh sembunyi qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Jaga. Yang melihat bukan makhluk, yang melihat Tuhan bagi makhluk. Sentiasa kita dalam pandangan Allah. Ya, sebab kita mengaji kan as-sam' wal basar muta'alliqatani bi jami'il mawjudat sawa'un hadisan muqaddiman. Sama basar Tuhan takluk dia pada segala mawjud. Benda yang ada sama ada qadim Allah Ta'ala atau baru makhluk semua dalam takluk. Apa takluk sama basar? Inkishaf. Mana inkishaf nyata terang. Tak ada terselindung qalbi kita, terang. Apa dalam cantik atau tidak. Kalau kuat dengan Tuhan, cantik, nur dia memancar. Kalau gelap dan gelap. Maka kalau Tuhan tengok cantik, Masya Allah, dia dapat rida Tuhan. Dan tak ada benda-benda besar dalam dunia melainkan rida dia. Wa ridwanu minallahi akbar. Itu Quran dan Nas. Rida Tuhan tu paling tinggi, paling besar ni. Man wajadallahu wajada kulla syai' wa man faqadallahu faqada kulla syai'. Siapa dapat Allah, mana dapat rida Tuhan, dia dapat segala-galanya. Dia tak dapat Tuhan, tak dapat rida Tuhan, dia tak dapat segala-galanya. Ya, atau mencari rida dia. Rida ada dalam apa tu? Dalam taat kita zahir dan batin, dan lebih besar penyucian qalbi. Tu. Jadi bila tahu rezeki dan ajal ikut Allah Ta'ala, saya sedikit berpaling kepada pujian makhluk. Dia tak ada heran kan? Ya. Sebab mana ikhlas dengan ulama tafsir kan apa? Istiwa'uz zammi wal madhi minal ammah. Istiwa'uz zam wal madah. Sama bagi dia, orang caci dia pun tak rasa apa, orang puji dia pun tak rasa apa. Sebab apa? Sebab qalbi dia tak duduk alam ni lagi, dia naik alim malakut wal jabarut. Dia tak duduk alam mulkin. Dan kalau kita ikat alam kasar ni, dia seronok. Orang puji dia lain macam rasa. Bila orang caci dia monyok dan yang mana qalbi dia masih terpenjara, masjun. Sebab bila datang warid, dia buka benda tu. Arda alaikal walid liyukhrijuka min sidnil wujud ila fadha'ish syuhud. Ya, Tuhan hantar warid, dia keluar daripada penjara memandang kewujudan kita, kepandang kita. Sampai pergi padang luas musyahadah dengan Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Dan kepada segala celah mereka itu, dan gugurlah daripada hatinya kasih pada puji. Mana keluarkan makhluk dari kalbi kamu, itu nikmat paling besar. Nikmat paling besar tu ni. Sebab kalbi ada dalam makhluk kita, itu bala paling besar. Dia berjalan, dia terkata, orang kata apa, orang pandang apa, kang apa, orang pening balik kata. Ya, semua tuan-tuan pergi satu negeri, seorang pun tuan-tuan tak kenal. Macam mana sih? Lapang. Orang tak kenal kita kan? Kalau negeri kan apa? Kau pandang apa? Kalau orangnya ada mana? Tuhan pandang dia tak perasan. Dia keluarkan makhluk daripada hati kamu, tenanglah hidup kamu. Dan istighal ia kepada barang yang disangkanya daripada segala pekerjaan agama tadi. Ya, benda dia bertumpu pula hati rosak tu. Dan gugurkan daripada hatinya kasih kepada puji. Kemudian istighal ia kepada barang yang disangkanya daripada segala pekerjaan agama tadi. Ya, buang benda tu. Menumpukan padang yang disangka. Apa tu orang sangka? Orang puji kita disangka. Cuma tu bukan yakin. Dia tak tengok batin kita. Jadi buang benda tu. Yang kita nakkan pujian daripada Allah. Yang kita takut ialah cacian dan murka dia. Bahawa dia betul kedudukan dia. Dan satu lagi kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, hanya benci mereka itu akan puji kerana apa? Takut bahawa suka mereka kepada puji. Baru tak mau. Dan mereka itu membinasakan Allah Ta'ala. Sebab pujian makhluk, dalam satu hadis Nabi kata apa? Bila orang puji kamu, ambil segenggang kamu, pasti balik kamu ke dia. Sebab apa? Fa'innahu qata'unuka, seolah dia kerat leher kamu. Dia puji kita macam dia kerat leher kita. Ini satu makam, satu kedudukan. Dia ada satu kedudukan lain pula ya. Kan dia bahas banyak kan. Bahasan-bahasan dia berlapis-lapis kan. Nabi larang puji, tapi dalam masa sama Rasulullah puji juga. Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakar. Ya, law wizna imani Abi Bakar bi imani alamin la rajat iman Abi Bakar. Kalau ditimbang iman Abu Bakar ni, Nabi kata, dengan seluruh alam, nasa lebih berat iman Abu Bakar kata Islam. Sebab Rasulullah tahu Abu Bakar ni bukan makan pam. Kita makan pam terangkan. One jack dia tak jejak dengan tu. Ini tak boleh pakai. Saya nak pakai pam tak ada apa. Qalbi dia bukan dengan makhluk, qalbi dia dengan Allah.
Waktu Rasulullah tengok, sebab keadaan baginda tu banyak kita nak baca. Kadang kalau Rasulullah baca hadis ni, orang macam ni keadaan ni, dia keluarkan hadis dia, orang ni keadaan macam ni, baru kena tengok. Bercakap dengan orang lain, bercakap dengan khawas, Rasulullah bercakap lain. Ada peringkat-peringkat. Sebab Rasulullah ni menyelesaikan semua lapisan. Semua lapisan Rasulullah selesaikan. Besar tu. Dan kata setengah mereka itu, barang siapa suka dipada puji, maka senyedapatlah syaitan masuk dalam perutnya. Syaitan boleh masuk dalam dan kacau bila kita ada suka dipuji. Memang dia masuk riak, ujung masuk habis. Paling kurang dalam perjalanan sufi, perjalanan tauhid khas ni, kita kena tanam dalam diri kita apa? Aku tidak minat dikenal orang. Tu kena ada benda tu. Kita tak minat kita terkenal, dan tak mau cari jalan macam mana orang supaya kenal kita, tutup. Itu sifat yang Rasulullah ajar. Tapi kalau Tuhan nak kenalkan, dia tutup macam mana pun dia akan kenal. Tuhan kenalkan tak apa dah, itu kan urusan kita, itu urusan dia. Kita tutup. Sebab kalau kita suka saja dipuji je, mana kiblat roh kita dah berpaling, suka pada makhluk, habis lah. Akhirnya ibadat yang cantik jadi mangsa. Dia buat ibadat, tapi dia guna ibadat tu untuk naik nama dia, untuk orang puji dia. Oh, ni lagi bahaya ni. Sebab tu makna tauhid dia tak kemas. Kalau tauhid dia kemas, tak, dia takkan berpaling hati dia. Setiap saat dia berlazat dengan Tuhannya. Bila lazat dengan Tuhan, bila makanan yang kita makan tu sedap, bila makanan itu telah ditapis. Minuman kalau tapis sedap tak minum kan? 7 tapis ada tu. Oh, yang ujung tu minum, waduh saya. Cuba kita buka baik nganga je. Ni. Oh, macam karat keladak dia. Ya, mesin kadang-kadang tersumbat dan banyak nak keladak kan. Makan bila tak tapis tak sedap. Sebab tu bila amalan kita tapis melalui ilmu sir, ilmu tasawuf, dia tapis sebab tu sedap. Sebab tu ulama sufi yang kita heran, kita tengok kadang dia zikir puluh ribu, dia boleh sembahyang, dia boleh puasa kan. Hebat-hebat. Imam Syafi'i satu hari sekali khatam Quran. Imam Malik boleh khatam Quran 2 rakaat macam. Ini rahsia kat mana? Kat dalam. Dalam dia rahsia. Bila tapis dalam dah tapis cantik, laju kan. Ya. Kereta kita pakai selalu sebis kita, sedap tak pak? Tak nak. Serah kat bini dia tak ada sebi-sebi, macam minyak sotong pun. Kalau akhirnya makan pun dorong lah, kena apa? Kena overhaul. Sebab dia tak jaga. Sebab bila kita sebis selalu rohani kita, insya-Allah dia cantik. Dia jalan dan dia lancar, laju. Itulah dia. Ni rahsia kita sebis dalam, dan tasawuf kerja dia sebis dalam. Ya. Sebab dalam tu tempat tilik, dalam tempat connect kita dengan Ta'ala. Dan satu lagi kata Ibnu Arabi radhiyallahu an, bermula fitnah yang batin itu, apa dia? Setelah melengkapi ia, yakni apa? Jahil tiap-tiap seorang akan kadarnya. Maka lazimlah atas hamba membicarakan dalam diri dia hingga tiada dia peroleh fitnah. Ya, dan jikalau tiada demikian itu, nasib binasa ia pada agamanya dan dunianya. Ya, fitnah tadi ru'yatun nafs, pandang diri dan suka dengan pujian orang dan sebagainya. Kemudian maka isyaratkan mu'alif kepada perkara yang mewajibkan bagi cela yang dipuji akan dirinya. Maka kata apa? Al-mu'min iza mudiha istahya minallah ayusna alaihi biwasfin la yasmin min nafsi. Ini akan datang. Orang mukmin yang sempurna apa? Bila dia puji je, dia malu daripada Ta'ala bahawa dipuji atasnya dengan sifat yang dipandang tak ada kat dia. Kita buat ibadat kan, siapa beri hidayat? Dia. Siapa bantu kita? Inayah dia. Siapa tolong pelihara riayah dia? Apa dia kat kita? Sebab almarhum ya Ustaz Rauh kata apa dulu, kita buat ibadat tuan-tuan saham kosong, tak ada saham, tapi Tuhan bagi kita pahala. Itulah dia punya apa? Kasih sayang yang hebat. Dia tak ada modal kita ibadat. Hidayat dari dia, bukan kita beli pun kan? Inayah pun dari dia, dia bagi semua. Dan tak ada modal apa kita nak bagi bangsa kat kita, serah balik kepada dia, pandang dari dia, dengan dia kepada dia, habis selesai. Baru bersih, baru dah didapat kasih sayang dari Allah Ta'ala. Kasih sayang Tuhan bila dapat, dan bila kita fanakan diri kita, baru dapat.
Ya, Pak Izzat, ahbab tu pun tu sama. Al-Aziz suami. Bila aku kasih dia, akulah pendengaran dia. Dia mendengar dengan bila la binafsik. Bila dengan dia. Itu syarat pada maka min fana. Dia panggil apa? Pengleburan pandangan qalbi kita. Bila dia nampak dengan azwaq, zauq yang Tuhan beri. Tuhan beri rasa tu, dia nampak semua dari dia. Habis, selesai. Yang pandang dari kita, dia jolok, syaitan jolok engkau. Habis datang riak, ujub, takabur, macam-macam. Pandang dari sab, selesai. Lagi datangkan apa? Lagi syukur kita kepada dia. Ada lagi cantik mana? Na'al mu'min iza mudiha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma fa inna khairal kulli. Alhamdulillah. Subhanallah. Bismillah. Allah. Ya.